Istimewa siaran Malaysia hari ini. Kebenaran untuk mengerjakan umrah kembali memberi kelegaan buat jemaah. Namun ada perincian SOP yang perlu dipatuhi. Mendekati usaha anak kecil dengan minatnya terhadap tanaman kangkung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ceriakan pagi anda, hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Pada hari ini, hari Khamis. 10 Februari 2022. Rasa macam nervous sampai saya terlupa hari ini hari apa sebab saya bersama dengan ini tak perlu untuk saya perkenalkan lagi. Selamat datang. Dicakap kepada Rina Hazrina yang menjadi keluarga baru di Malaysia hari ini pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Dan kami harapkan agar hari anda ini berjalan dengan baik dan segala yang direncanakan dapat disempurnakan sebaik mungkin. Dan pastinya hari ini ada pelbagai perkongsian yang bermanfaat yang bakal kita berikan kepada kalian semua. Jadi terus setia bersama kami selama 1 jam ini. Betul. Okey, pada pagi ini ialah kita ceria-ceria juga, tapi pada pagi ini kita mendapat satu perkabaran berita yang mendukacitakan di mana pada malam tadi kita kehilangan seorang lagi permata dalam industri hiburan kita. Salam takziah diucapkan kepada penyanyi yang popular dengan lagu Apa Konoi Jang, iaitu Datin Masrur Ismail yang berusia 65 tahun yang menghembuskan nafas terakhir akibat kanser ovari tahap 4 di kediamannya di Taman Ceras Idaman pada pukul 8.39 malam tadi. Dan pastinya perkabaran ini disampaikan oleh anak saudara Allahyarhamah sendiri iaitu Oja. Dan pastinya kami di Malaysia hari ini mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga dan kita juga mendoakan agar roh Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Insya-Allah, amin amin. Al-Fatihah diucapkan kepada keluarga Allahyarhamah. Dan Allahyarhamah juga pernah sampai ke Malaysia hari ini. Betul. Kita sempat untuk menemu bual Allahyarhamah pada 14 Julai dalam segmen Nostalgia Seni. Ini dia kita paparkan khas untuk anda bersama dengan Ellie dan juga Anim suatu ketika dahulu. Boleh dikatakan sebagai satu kenangan terakhir bersama dengan Malaysia hari ini. Dan itu kisah yang menyedihkanlah untuk seluruh peminat-peminat industri seni tanah air. Betul. Baik, seperti yang anda saksikan berkenaan dengan rangkuman topik kita pada hari ini. Pelbagai kisah yang bakal kita bawakan hari ini, Fad. Ya, betul. Okey, seperti mana anda dah tahu kepada bakal jemaah termasuk saya, insya-Allah. Dah boleh dah kata orang tu nak menunaikan umrah apabila sekatan telah pun mula dibuka bermula 8 Februari dengan SOP-SOP baru yang telah pun dikeluarkan daripada pihak kerajaan sendiri. Okey, dan umrah sudah pun dibenarkan semula. Jadi hari ini kita terus saja ingin bercakap tentang umrah sudah pun dibenarkan semula. Kita bersama dengan Datuk Seri Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia ataupun PAPOH. Assalamualaikum Datuk Seri. Apa khabar Datuk Seri? Okey. Baik, kita nak mulakan tentang perkabaran ini boleh dianggap sebagai satu berita yang gembira lah dan memberi kelegaan dalam kalangan ejen-ejen pengendali umrah pelancongan dan juga jemaah umrah itu sendiri, Datuk Seri. Dan melihatkan kepada berita baik ini, pastinya kita juga sebelum nak berbincang lebih lanjut ni, kita nak tahulah antara reaksi dan maklum balas daripada ejen pengendali umrah ini sendiri. Untuk maklumat, kami sebagai pengendali pelancongan terlalu gembira apabila dibenarkan untuk melakukan umrah semula kerana ramai yang dah tertunda dengan yang ada jemaah baru. Jadi kita pun tertunda dah sebulan kata orang. Jadi bila dia buka seperti tarikh yang ditetapkan iaitu dalam tempoh sebulan, so alhamdulillah perancangan semua lancar berjalan balik. Baik, kalau boleh kita sentuh sedikit Datuk Seri berkenaan dengan antara intipati lah SOP baru yang sudah pun diperhalusi ini. Katanya ada banyak jugalah libat urus yang dilaksanakan kan? Kalau kita tengok SOP baru yang dikeluar ni kata orang memudahkan lagi. Alhamdulillah. Contohnya kita tak perlu kuarantin di hotel, kita boleh kuarantin di rumah. Kalau sebelumnya kita mohon, sekarang tak perlu. Lepas tu kita kena dos penggalak. Yang ini ada sikit masalah kerana kalau kita tengok kalau jemaah yang telah buat 2 dos tapi tak buat lagi penggalak, so macam mana?
Sedangkan kalau kita tengok di Saudi, penggalak tidak diperlukan lagi. Sekarang vaksin pun tidak diperlukan lagi untuk ke Saudi yang latest setakat semalam. Jadi situ penjaharan. Dan yang ketiga tentang ketua rombongan lah atau person in charge. Jadi itu memang setiap travel agent yang pergi memang ada person in charge. Itu kata orang keperluan apabila pergi melalui travel agent mesti ada yang menjaga. Kecuali kalau pergi sendiri do it yourself katakan itu tak perlu. Jadi SOP yang dia ada itu memang dah dilakukan selama ni pun kata orang. Ya, SOP telah pun memang dah ada tapi cuma ianya telah pun dikemas kini semula lah kan Dato' Sri. Dato' Sri, apabila saya baca dan juga saya lihat ada beberapa isu yang dibangkitkan daripada Papoh sendiri iaitu berkaitan apabila kita ini jemaah-jemaah ini, bakal jemaah ini yang menangguhkan perjalanan ini ataupun terpaksa menangguhkan perjalanan ke umrah ini akan diberi pampasan daripada pihak kerajaan. Tapi pihak Papoh sendiri mengatakan kenapa harus diberikan kepada bakal jemaah sedangkan bakal jemaah tidak mengeluarkan apa-apa sebarang kos kan? Betul. Dan bagaimana Datuk Seri? Kalau kita tengok setiap rombongan yang pergi diuruskan oleh travel agent. Jadi kalau bayar hotel ke penerbangan dan sebagainya ditanggung oleh travel agent. Dan seperti kita maklum masa penangguhan sebulan tu pun dibagi tempoh seminggu. Jadi maknanya travel agent boleh mengatur. Dan kalau kita kaji kos airline sama ada refund atau ditunda. Visa kalau yang ambil katakan visa disediakan oleh Saudi macam turis, you ada tempoh setahun untuk berjalan. Bila-bila pun boleh pergi. So tak ada kos. Cuma hotel kalau yang sangkut pun yang syarikat besar yang memajak hotel. Itu saja. Jadi kalau bagi pampasan yang perlu dibagi pada travel agent. Jemaah cuma menangguhkan perjalanan. Dan kita kuateri kalau sekarang ni kita kata untuk pergi murah, tangguh dapat pampasan. Apa kata orang dah buat majlis perkahwinan, tak boleh buat majlis, perlu dibagi pampasan? Itu kita kena timbang juga kan. Jadi kita di mana keperluannya? Itu yang pertama. Yang kedua bagi pampasan betul melalui mekanismenya. Siapa yang layak, macam mana cara nak bagi, adakah kata orang bila bagi kepada yang tak boleh pergi, kita bagi pampasan, kerajaan tanggung. Kalau bayar pada kerajaan, betul kita kerajaan tanggung, duit siapa? Kerana apa yang kerajaan bayar adalah duit cukai yang kita bayar. So kalau tak boleh pergi umrah, kita bagi pampasan. So berapa banyak aktiviti dalam Malaysia yang tak berjaya semua kena bagi pampasan ke? Itu kita kena timbang. Okey. Melalui tabung haji. Adakah kita gunakan duit tabung haji? Kalau tabung haji, dia untuk pencarum tabung haji. So itu masih lagi kita tengok keputusan yang dia buat tu terlalu tergesa-gesa tu orang. Dan ini boleh dianggap sebagai satu dilema lah dalam kalangan ejen pengendali umrah. Travel agent tu yang betul. Baik, okey. Selain daripada itu juga, saya percaya Datuk Sri ramai dalam kalangan bakal-bakal jemaah ini juga menyambut baiklah apabila kita tidak menangguhkan ataupun melanjutkan penangguhan sementara ini dan masing-masing sudah pun bersedia untuk menunaikan ibadah umrah, ya Fad? Ya betul. Dan salah seorangnya kita sempat untuk menemu rumah bakal jemaah umrah ini iaitu kita bersama dengan individu sebuah ni. Keluarga sebenarnya. Namanya tak ada kat sini tapi tak apalah, katanya dah gembiralah bersama dengan keluarga yang bakal untuk menunaikan jemaah ataupun menunaikan umrah ini. Apa kata? Kita saksikan ini dia jemaah umrah khas untuk anda. Silakan. Kabinet memutuskan untuk memberi kebenaran mengerjakan ibadah umrah bermula 8 Februari ini. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengumumkan penangguhan ibadah umrah buat sementara waktu bermula 8 Januari lalu ekoran penularan jangkitan Omicron. Kebenaran kembali aktiviti ibadah ini memberi kabar gembira terutama bagi yang sedang menanti giliran untuk mengerjakan umrah. Pasangan suami isteri Amir Hamzah Uthman, 57 tahun dan Safidah Rahmatullah, 55 tahun, antara mereka yang bertuah berpeluang mengerjakan umrah kali ini.
Menurut Safidah, dia bersama suami dan seorang lagi menantu sepatutnya berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tarikh 5 Februari lalu. Nasib menyebelahi mereka sekeluarga apabila tarikh baru penerbangan hanya ditangguhkan tidak lama dari tarikh sebenar pada 9 Februari 2022. Perasaan masa mengatakan tutup tu, hati ni ada juga rasa macam alah, sebab dah excited sangat nak pergi tu, tiba-tiba tu rasa macam dah tersekat. Kata, tak apalah, kita redolah, mungkin Allah nak uji kita ke, cakap kan. Bukan hanya diuji dengan larangan mengerjakan umrah oleh kerajaan, dugaan turut menimpa apabila kesihatannya terjejas secara tiba-tiba dan hanya kembali pulih kira-kira seminggu yang lalu. Bila dah sakit tu semua, kita dah, yelah banyaklah pergi klinik, bayar semua, tak sihat sampai 2 minggu kan. Terlantar kat rumah, memang mencabar, sangat-sangat mencabar. Sehingga tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. Masing-masing semua duduk merangkak, pergi bilik air, pergi mana semua. Tapi dengan gigi jugalah masa tu juga. Kita orang berdoa, memang berdoa, minta kita orang ni sihat, minta apa. Setelah mengharuni pelbagai dugaan, menjadi insan terpilih bagi mengerjakan umrah kali ini benar-benar memberi keterujaan. Kita ni baru pertama kali nak merasa nak menjejak ke Tanah Suci. Jadi memang rasa terharu juga. Sebab sebelum ni memang rasa nak pergi, nak apa, banyak je halangan kan, tak dapat. Masa tu memang sangat-sangat seronok. Rasa gembira, rasa sebat dekat hati ni. Yang mana macam tak sangka yang kita tiba-tiba je kita ni nak dipanggil, dapat untuk nak pergi ke menunaikan umrah ni. Bagi suaminya, selain berdoa agar segala urusan dipermudahkan, dia juga berharap agar seluruh ahli keluarga dikurniakan kesihatan yang baik ketika berada di Tanah Suci. Saya harap anak-anak di rumah sihat walafiat, cucu-cucu sihat walafiat, dan saya minta saya pun di sana, suami isteri saya akan mengerjakan umrah dekat sana, saya minta sihat walafiat. Sepanjang proses persediaan ke sana, mereka banyak dibantu oleh Masyita Muhammad atau lebih mesra dikenali sebagai Ibu Masyita. Pernah ke Tanah Suci Mekah sebanyak 4 kali, pengalaman tersebut dikongsikan kepada jemaah baru seperti Safidah dan Amir. Macam ibu pergi pengalaman yang dahulu yang ibu pergi tu, masa tu belum ada wujud COVID kan, belum ada virus COVID ni semua. Kita pun tak adalah macam terkesan dengan SOP kan, dan beberapa prosedur lagi kan. Jadi agak mudahlah, maksudnya mudahlah proses dia kan. Maksudnya cukup je duit tabungan, kita dah boleh pergi kan. Syarat dia pun longgar. Tapi bila diisytiharkan ada SOP sekian-sekian kan, memang mencabarlah sebenarnya kan. Tapi positifkan dirilah. Semalam menjadi tarikh yang ditunggu-tunggu oleh sebahagian daripada jemaah umrah menunaikan ibadah yang mulia ini. Biarpun dikawal dengan SOP yang ketat, diharapkan mereka dirahmati olehnya dan dilindungi daripada jangkitan virus COVID-19. Rifat, inilah yang dikatakan sebenarnya penantian yang akhirnya membibitkan kegembiraan dalam kalangan bakal-bakal jemaah umrah itu sendiri. Yang pastinya kita pun mengharapkan agar perjalanan mereka dipermudahkan, biarpun ada SOP yang perlu dipatuhi. Ya, dengan ceritanya dah sampai dah Alhamdulillah. tu kan. Alhamdulillah. Jadi kalau anda yang mungkin dah pergi menunaikan umrah ataupun mengerjakan ibadah haji, mesti rasa macam rindu nak pergi lagi. Sangat, itulah perasaannya. Ya, kan? Dan
apatah lagi Fat yang bakal berangkat. Amin. Saya pun tak sabar lagi ni. Okey, Datuk Seri, sebagai penutup lah dalam segmen kita pada pagi ini, apa yang mungkin Datuk Seri boleh harapkan dan juga mungkin apa harapan berkaitan dengan isu umrah? Ya, kita minta kalau boleh jemaah yang pergi itu ikutlah SOP. Penjarakan kalau sana apa kata orang masuk masjid tu dengan mask sebagainya. Dan kalau boleh bawalah equipment yang boleh test kita punya kesihatan tu. TK apa dia panggil, tengok sama ada kita dijangkiti ke tidak. Jadi itu yang seeloknya. Dan jemaah pun kata orang kalau nak pergi tu biarlah tenang, jangan gopoh atau berebut-rebut di Mekah ni kata orang. Dan saya juga mengharapkan agar segala SOP ini dapat dipatuhi dengan baik. Dan adanya ejen-ejen pengendali umrah, person in charge ini memudahkanlah kelancaran proses di sana. Apapun, terima kasih Datuk Seri Razali Muhammad Syam, Presiden PAPOH bersama kita berkongsi dan mudah-mudahan memberi pencerahan kepada anda semua, terutamanya bakal jemaah umrah. InsyaAllah, amin. Okey, kita dah berhenti berehat seketika. Selepas ini kembali lagi kita akan bersama dengan Sofia. Ni terbang ke Sabah tu. Dekat Sabah. Ceritanya Sofia akan melaporkan keadaan situasi semasa di salah sebuah kampung di Semporna Sabah. Okey, jadi kalau anda nak tahu, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Kita kembali lagi di Malaysia Hari Ini. Pastinya seperti yang diwawarkan sebentar tadi, Fat, kita nak bawa pemerhatian penonton-penonton Malaysia Hari Ini untuk bersama dengan rakan setugas kita di Semporna Sabah. Ini kalau kita nak imbas kembali antara tragedi berdarah yang berlaku 9 tahun lalu di Kampung Simunul, Semporna Sabah ini, kita sedar bahawa waktu dan ketika itu 6 anggota polis terkorban dalam serang hendak oleh penceroboh di Semporna Sabah. Tapi hari ini, Pat, kita nak lihat tentang keadaan dan suasana kampung tersebut. Betul. Dengan ceritanya sekarang ni keadaan dah kembali aman, tidak ada perubahan. Kita terus saja ingin bersama dengan Sofia di Semporna Sabah. Jadi kalau Sofia dah pun bersedia, sudah saja dengan laporan anda, Sofia. Okey, nampaknya kita biasalah kan, jauh kan, ada sedikit gangguan teknikal. Jadi seperti mana yang Rina katakan tadi, bukan sahaja di Kampung Simunul, malahan difahamkan ada beberapa kampung di Lahad Datu juga yang menerima serangan daripada pihak pengganas di sana. Dan saya pada tahun 2013 berkesempatan juga untuk pergi ke salah sebuah kampung di sana selepas peristiwa hitam itu berlaku, iaitu salah sebuah kampung itu saya masih ingat lagi, namanya Kampung Tanduo. Oh, itu di Lahad Datu. Betul, di Lahad Datu. Okey, Sofia. Solehatun bersama dengan tim Berdebutan 99. Kita berada di sini untuk memberikan tinjauan terkini tahap keselamatan di Semporna Sabah. Dan kami tiba semalam menaiki pesawat AW139 bersama dengan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia menjalankan pemantauan udara dari Lahad Datu ke Semporna. Dan so tentunya suasana pagi ini di sini cukup sibuk. Kita melihat warga di Sabah meneruskan sebagai pelan dia mulai masuk Pulau Mabul, Pulau Sipar, dan dia cukup gembiralah melihat ekonomi di sini berjalan lancar. Tujuan kami di sini untuk memberikan anda gambaran penuh dalam mata penduduk sendiri berkenaan dengan tahap keselamatan yang telah pun diterapkan setelah 9 tahun lalu berlakunya pencerobohan di Kampung Simunul, Semporna Sabah. Nampaknya kita lihat situasi di sana memang cukup tenang, walaupun kita tak dapat laporan sepenuhnya daripada Sofia kerana gangguan teknikal. Tapi memandangkan visual yang diberikan ini, saya percaya Fat, ini antara suasana ketenteraman lah yang boleh kita katakan dalam keadaan sekarang ini. Penduduk-penduduk di Kampung Simunul ini lebih tenang untuk melakukan aktiviti harian mereka seperti biasa. Kalau nak dibandingkan 9 tahun yang lalu, mungkin suasananya berbeza. Betul. Walaupun terdapat ada beberapa ancaman, berita-berita yang tidak ditentu sahkan, berita-berita yang kita rasa macam kabar angin sahaja. Ianya sebanyak tidak mengganggulah penduduk-penduduk di bahagian di Sabah itu. Dan ada juga beberapa orang Malaysia, bukan Malaysia tapi di Semenanjung ini yang bercadang ingin pergi ke Semporna, tapi disebabkan berita-berita inilah
yang menyebabkan kita ni rasa macam susah hatilah nak ke bahagian sempurna itu. Dan mengikut laporan semalam, seorang warga asing yang mendakwa kehadiran sekumpulan lelaki Filipina yang bersenjata mendarat di perairan Long Patau, Tambisan didapati memberi maklumat palsu dan juga telah pun dijatuhi hukuman 6 bulan. Jadi maknanya dekat sini kita tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan, memberikan kabar angin dan sebagainya kerana kita boleh disampaikan dengan kesalahan. Baik. Dan sudah tentunya kita juga mengharapkan agar penduduk-penduduk di Sempurna Sabah ini masih lagi dalam keadaan tenanglah kan. Dan saya percaya juga dari segi keselamatan ini pastinya pihak keselamatan ataupun badan-badan berwajib ini melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menjaga keamanan di Sabah. Yang menjaga dekat sana adalah pihak keselamatan Pantai Timur Sabah ataupun dikenali sebagai Eskom, pihak ATM dan juga polis Diraja Malaysia yang sentiasa bersiap siaga di kawasan di sana. Okey, kita kejap lagi kita akan cuba untuk menghubungi Sofia kalau line dah okey. Tapi untuk waktu ini kita nak saksikan ini dia inspirasi budak kangkung. Awak tadi dah tengok kan yang dia kangkung tu. Saya umur 6 tahun saya tak pandai lagi rasanya nak tanam pokok tapi bayangkanlah seorang anak kecil ni dah ada jiwa yang besar untuk berbudi kepada tanah. Hasilnya tu dapat dikongsikan bersama dengan keluarga dan juga jiran tetangga yang terdekat. Kata sekarang ini jom kita saksikan inspirasi budak kangkung. Silakan. Baik, saya ada terbaca sebuah artikel berkenaan dengan seorang kanak-kanak yang memanfaatkan laman di belakang rumahnya untuk menanam sayur kangkung. Dan apa yang lebih menarik lagi, kanak-kanak yang berusia 7 tahun ini didorong oleh ibu bapanya untuk memberikan hasil tuaian kepada jiran-jiran di sekitar taman di Slim River, Perak. Dan usaha itu dilakukan sejurus sahaja PKP dilaksanakan pada Mac tahun 2020. Untuk itu, saya nak bersama dengan adik Muhammad Afiq Aryan Rosman dan juga ibunya Puan Intan Fazila Mat Yusof. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sehat. Nak tanya adik Afiq, awak suka kangkung tak? Suka. Biasa kangkung makan dengan apa? Buat apa kangkung tu? Ayah buat apa? Goreng. Kangkung belacan. Kangkung masak belacan? Sajian. Okey. Tu memang menu favourite lah. Satu memang favourite dia. Sebab tu kami pun kata daripada beli kangkung tu kan, why not kita buat tanam kangkung. Jadi baik, senang sikit. Bagus juga tanam kangkung yang menjadi kegemaran anak-anak dan juga seisi keluarga ya. Nak tanya adik Afiq, senang ke nak tanam? Senang. Susah, senang je. Okey, kalau macam tu cuba bagi tahu macam mana nak tanam kangkung. Macam mana tanam kangkung? Korek. Tanam dulu, ubah, lepas tu ni, lepas tu butai ayam, lepas tu senang hari-hari 2 minggu dah boleh kuti. Pandainya. Baik, Puan Intan, macam mana Puan mendorong Afiq ini untuk bercucuk tanam? Yelah, kita tahu sekarang ni di arus pemodenan, kita nampak macam kanak-kanak lebih tertumpu kepada gadget dan sebagainya. Macam mana Puan alih perhatian Afiq untuk bercucuk tanam? Sebenarnya bermula disebabkan COVID. Saya pun menggunakan bantuan daripada suami saya lah, sebab beliau sangat suka menanam. Jadi kami ada tanah setangkang kera di belakang rumah kami. Jadi dari situlah kami mula bercucuk tanam sayur-sayuran. Contohnya bendi, kangkung dan sebagainya. Jadi dia ni tengok ayah dia selalu sangat menanam. Dia pun kata, "Abang nak tolonglah mama." Itulah dari situlah saya macam bagi semangatlah kepada dia. Baik, saya harap mungkin usaha ini dapat diteruskan lagi di masa akan datang dan mungkin dapat membantu lebih ramai lagi masyarakat di sana, bukan sahaja masyarakat setempat, malah di luar kawasan juga yang turut menjadikan Afiq dan juga keluarga Puan sebagai inspirasi mereka. Baik, terima kasih banyak Puan. Sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Itu dia tadi kisah inspirasi budak kangkung. Bayangkan menggunakan duit tabungan sendiri. Itulah. Beli benih, beli baja dan kemudian apabila dapat lihat hasil dia, dah tentu-tentu memberi semangat kepada adik Afiq ini juga untuk meneruskan tanam sayuran yang lain mungkin. Okey, semoga adik Afiq kita boleh jadi seorang petani yang berjaya suatu hari nanti. Okey, kita terus saja ingin hubungi semula Sofia. Kita doakan harapkan yang terbaik kali ini. Okey, silakan Sofia. Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Serena dan Jemaah Pelanggan dengan Kerajaan Perempuan Persatuan dengan Kesempatan. Bagi saya bersama dengan Panglima Haji Rahmati dan Masyarakat Kampung Melihat perubahan terkini, semua meneruskan kehidupan. Apakah perasaan Tuan Haji melihat situasi ini? Alhamdulillah, selama 9 tahun berlalu, keadaan berubah di Simuno, terutama dari segi kepahaman orang kampung dan ketua kampung. Setelah berlakunya, maka kami bertindak dengan pihak keselamatan, memantau dan membantu ahli kuasa kampung, PK, iaitu pengawal kampung, demi kebaikan kampung. Jadi apa yang saya nampak, syukur Alhamdulillah, atas kerjasama kami dengan masyarakat kampung sehingga pada hari ini demi perubahan telah berlaku, orang kampung pun menerima dengan kebaikan yang baik dan juga perusahaan sentiasa on setiap hari lah berbanding dengan selepas kejadian. Alhamdulillah pada Alhamdulillah, dan memang kita melihat ya peranan penduduk itu cukup besar sekali sebagai mata dan juga telinga kepada anggota pihak berkuasa yang melakukan pantauan dan pelaksanaan keselamatan bagi penduduk di sini. Bagaimana Tuan Haji melihat kita semua sebagai penduduk ni perlu memainkan peranan kita dari masa ke masa untuk menjamin keselamatan kita semua di sini? Ya. Jadi perangan kita itu saya sentiasa sama-sama saya punya PJKK sentiasa memberitahu kepada orang kampung, kita akan mengambil perhatian. Satu, kejadian kita tidak mau akan berlaku kali kedua. Kejadian yang berlaku itu satu kesadaran bagi kami, khasnya orang kampung, kesadaran terutama dari segi membela kepahaman dari perusahaan sentiasa on lah benda ini. Ya. Terima kasih Panglima Haji, dan kita juga bersama dengan Haji Majid Datuk Saribu, juga seorang ketua kampung juga yang telah pun melalui begitu banyak pengalaman bersama dengan warga sempurna di sini. Melihat peranan sebagai ahli jawatan kuasa keselamatan penduduk ya, bagaimana Tuan Haji melihat ialah peranan untuk melihat masukan keluar masuk penduduk baru dan lama untuk memastikan kita cakna dengan siapa yang berada di dalam kawasan perkampungan kita? Sekarang kami sudah memberi kesadaran karena ada ahli jawatan kuasa keselamatan kampung itu ada 8 orang, dan itu pun masing-masing ada tugas dan mengenal pasti yang penduduk kampung yang keluar masuk. Tetapi siapa yang kita tidak kenal penduduk yang baru, cepat-cepatlah mereka membuat laporan terutama kepada pihak keselamatan supaya orang itu dipanggil. Karena apa tujuannya datang ke kampung? Sebab dia bukan tinggal di kampung itu. Itu yang peranan sebagai ahli jawatan kuasa dan menjaga keselamatan kampung itu. Dan ini masalah dalam tahun 2022 ini ada juga yang berani menyebarkan berita palsu berkenaan yang mengganggu ketenteraman penduduk di sini. Okay, Odin. Okey, itu dia. Masih ada lagi gangguan tapi kita dapat dengarlah sedikit gambaran yang diberikan daripada kedua-dua orang penduduk yang berada di Kampung Simunul ataupun Kampung Xbox tadi. Kita lihatkan. Memang keadaan mereka di sana sungguh tenteram sekali dan kata daripada salah seorang tu kata apa, orang kampung sendiri menjadi mata-mata lah kan kepada orang luar yang mungkin masuk ke dalam kampung mereka tu. Dan pastinya kita juga mengharapkanlah agar keadaan ini akan terus tenang dan memberikan kekuatan
keselamatan lah juga kepada penduduk-penduduk di Semporna Sabah sendiri untuk mengikuti kehidupan seperti biasa. Betul. Sebab kita difahamkan bahawa kawasan di Semporna itu sendiri sentiasa menjadi ancaman dan pastinya kita juga mengharapkan agar situasi ini tidak akan berlaku lagi lah, insyaAllah. Betul. Sebab kita tahu bahawa di Semporna itu salah satu daripada tempat yang unik, tempat yang menjadi perhatian ramai bukan sahaja penduduk di Malaysia, malahan pelancong asing juga akan pergi ke Semporna untuk melihat keadaan pulau-pulau di sana. Okey, kita nak berhenti berehat. Betul. Ya, sekalinya nanti banyak lagi pengisian pastinya di Malaysia hari ini. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan saya dan juga Rina pastinya di Malaysia hari ini. Dan seperti mana yang semua orang sudah sedia maklum, yang mana di Terengganu kita kekurangan telur. Lepas tu kalau nak kaitkan dengan telur juga, kita nak kaitkan juga dengan ayam. Okey, ini berita yang baru di mana Jawatan Menteri bersetuju untuk memberi subsidi kepada peternak ayam 60 sen sekilogram dengan mengambil kira harga ayam hidup di peringkat ladang RM5.90 sekilogram dan harga runcit ayam bulat standard RM8.90 sekilogram. Jadi kita bukan saja nak bercerita berkenaan dengan harga ayam dan sebagainya. Kita ingin bercakap tentang program intervensi ihsan PKPS ataupun Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor yang membantu untuk mengambil kira untuk menstabilkan harga-harga barangan di Selangor bersempena dengan musim perayaan ini. Kita terus saja ingin bersama dengan Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS. Assalamualaikum Doktor, terima kasih. Bersama kami di Malaysia hari ini. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan sedikitlah tentang latar belakang PKPS itu. Okey, terima kasih Fahad. Terima kasih juga kepada MSI yang menjemput kita pada hari ini. Sebenarnya PKPS ini telah ditubuhkan pada tahun 1972, 2 Januari dan alhamdulillah pada tahun ini kita dalam sambutan Jubili Emas 50 tahun. Dalam sambutan Emas 50 tahun dan PKPS ini adalah sebagai salah satu daripada sole agensi di negeri Selangor untuk membangunkan pertanian. Nama pun Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. So tugas kami adalah membangunkan pertanian dan memastikan pertanian negeri Selangor itu maju. Itulah peranan PKPS itu dan kami ada beberapa produk yang mana kita berperanan daripada boleh dikatakan sebagai OSC, One Stop Center. Kita bermula dengan production sampailah ke pemasaran. Itulah tugas PKPS yang telah diamanahkan dan diberi mandat oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk kita laksanakan. Untuk menaikkan usahawan peternak di Selangor ni sudah pastinya akan ada strategi kan? Jadi boleh ceritakan tentang apakah mungkin strategi food security di Selangor dan sejauh mana program ini dapat dilaksanakan? Okey, first program on security food security ni dia bermula pada kisah COVID itulah. Bila orang kata kalau tak ada isu berkenaan dengan COVID ni, kita tak bercerita pasal food security ni. Dan bila start je pasal COVID, now people all talking about food security. On food security, so kita balik kepada SSL, self-sustainable level. Di mana PKPS terlibat dalam kita bermula dengan production kita, di mana kita menyediakan tanah-tanah untuk kita membangunkan dari segi production untuk kita keluarkan produk-produk kita sendiri. Contohnya produk yang kita ada. Kita ada produk kelapa sawit kita ada. Kita ada ladang ayam kita. Kita ada Selangor Fruit Valley. Di mana dari Selangor Fruit Valley ni kita keluarkan produk-produk kita seperti sayur-sayuran dan juga usahawan tani. Di mana kita memberikan mereka progres dan juga kita memberikan mereka program-program untuk mereka membangun dan menjadi satu agropreneur. Salah seorang agropreneur yang di dalam negeri Selangor. Dan program terbaru kita berkaitan dengan food security ni ialah program seperti yang telah Fad sebutkan tadi. Program intervensi harga ayam. Di mana harga shilling telah ditetapkan pada RM8.90 dan Kerajaan Negeri Selangor melalui PKPS kita telah menurunkan sedikit daripada harga shilling itu RM8 sekilo. RM8 sekilo dan itu kerana apa? Kerana kita telah terlibat dengan agenda food security dah lama, Fad. Di mana kita ada ladang ayam kita sendiri, di mana kita boleh keluarkan setiap kali pusingan, 32 ke 35 hari, 540,000 ekor ayam. So tidak ada masalah untuk kita memberikan pulangan balik kepada rakyat negeri Selangor dan dengan harga yang lebih rendah. Okey. Dan kita tadi dah pun bercakap tentang food security ataupun berkaitan dengan keselamatan makanan. Jadi untuk tahun 2022 ini saya pasti akan ada banyak lagi projek-projek yang telah pun dirancang untuk merancangkan ekonomi negeri Selangor sendiri dan juga berkaitan dengan keselamatan makanan ini. Doktor. Salah satu program yang telah kita rancang ialah program Agro Ihsan.
program irrigesan di mana dia terdiri daripada 3 komponen. Ihsan Tani, Ihsan Rider dan juga Ihsan Niaga. Di mana kita memberi peluang mereka-mereka ni yang especially yang terkesan akibat COVID untuk menceburi bidang program-program pertanian untuk sama ada untuk menjadi kita punya yang penghantar barang, barang-barang basah daripada PKPS, ataupun kita sediakan tanah untuk mereka datang dan bercucuk tanam, bertani di mana barang itu sendiri kita sendiri akan ambil dan kita akan pasarkan, kita beli dan kita pasarkan. Dan juga termasuk satu lagi ialah berkenaan dengan Ihsan Niaga. Kita bekalkan barang-barang basah kita kepada peniaga-peniaga ni untuk mereka berniaga, untuk mereka berniaga dan supaya mereka mendapat cari pendapatan yang lebih, especially dari segi program-program itulah. Dan salah satunya kita juga dalam program untuk membangunkan Selangor Smart Agro Park. Selangor Smart Agro Park di mana kita ada untuk membangun kawasan seluas 1,000 hektar untuk kita bangunkan sebagai kawasan hub security makanan untuk tahun 2022 ni lah. Dan yang terkini of course lah, seperti yang saya beritahu tadi, the latest untuk program yang kita nak buat is on intervention. Kita dari segi harga makanan ni, kita tengok harga makanan ni dah jadi sampai orang kata apa, fenomena nasional. Betul. Fenomena nasional. Dan apabila doktor berkata demikian, saya dapat dilihat di sini, saya lihat Selangor ni memang macam menuju ke arah pemodenan pertanian. Betul tu, doktor? Betul. Yes. Betul. Okey, jadi macam mana boleh gambarkan tentang perkara ini? Okey, pemodenan pertanian seperti Pembangunan Kemajuan Pertanian Selangor. So kita kena modernkan pertanian. Sebab orang kata apa, pertanian ni bila sebut pasal pertanian, dia orang kata pertanian ni renyah, kotor kan. Bermain dengan tanah, baja, bau busuk. Tapi tak. Dalam pertanian sekarang ni kita nak bawa, dan since kita pun sedang menyambut Jubilee Emas kita 50 tahun, Fad. So kita pun nak, orang kata apa, selepas 50 tahun ni bukan bertambah senior, bertambah muda. So we are going to make the agriculture sexy again. Itu tagline kita lah, untuk make agriculture sexy. And then kita akan menuju ke arah precision farming. Okay, penggunaan IoT sepenuhnya, Internet of Things, precision farming, smart farming, vertical farming, di mana kita juga telah mewajibkan penggunaan dari segi geospatial teknologi untuk kita buat penanaman untuk kita punya kelapa sawit dan juga produk-produk sayur-sayuran kita. Okey, dan diarahkan dengan usaha-usaha insentif-insentif yang telah pun diberikan daripada Pembadanan Kemajuan Pertanian Selangor dapat melahirkan usaha-usaha pertanian yang berjaya, dan juga kepada anda semua yang mungkin berada di sekitar Selangor, bolehlah dapatkan barang-barangan yang telah pun diperkatakan tadi. Harga ayam di Selangor RM8 sahaja sekilogram, okey, di mana anda boleh dapatkan di Wisma PKPS dan juga Pasar Borong Selangor. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS. Terima kasih. Okey, Malaysia hari ini ingin berhenti berehat seketika, sekembali nanti banyak lagi pengisian pastinya di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini. Kalau sebentar tadi anda bersama dengan Fad untuk perkongsian harga shilling ayam segar RM8 sekilogram. Ini pula kami nak bawakan pemerhatian anda berkenaan dengan wakaf dana pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Dan untuk itu, kini telah pun berada secara atas talian bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Rina, baiklah alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kabarnya Ustaz pun baru selesai mengambil dos penggalak kesihatan. Okey sekarang ni? Alhamdulillah, adalah sikit efek tu masih di awal-awal sikit tapi okeylah. Okey, baik Ustaz. Kita nak terus bercerita tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit pengenalan berkenaan dengan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal membangunkan masjid ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Salib Smart MHI. Kita subhanallah Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah ini kita bangunkan di Pantai Remis Perak. Dalam kawasan itu subhanallah dia ada masyarakat sekitar 17,000 penduduk di kawasan tersebut yang akan mengambil manfaat daripada pembangunan masjid ini. Bukan sekadar itu sebenarnya, Salib Smart masjid kita juga akan menampung sekitar 300 pelajar tahfiz yang akan Salib Smart belajar menghafaz Al-Quran mereka di dalam kawasan yang kita sediakan dalam kawasan masjid tersebut. Dan
besar dan luasnya masjid kita ni, insya-Allah dia mampu untuk menempatkan sekitar 5,000 jemaah pada satu masa. Dan subhanallah dan status setakat sekarang ni Rina dan semua pengetahuan semua, kita start buat kita start dah 2020 tapi disebabkan pandemik ada sangkut-sangkut sebagainya. Walaupun demikian kita target untuk kita sempurnakan pada tahun 2022 ni. InsyaAllah. Dan sekarang pun 70% struktur bangunan telah pun terbina. Sekarang ni tengah naik kubah dia. Dan 144 batang tiang telah pun digunakan. Jadi insyaAllah saya yakin ramai daripada kita yang telah pun Ustaz Syamad memberikan sumbangan kita dan wakaf kita kepada pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ni, insyaAllah. Namun kita masih memerlukan dana lah sebenarnya. Baik, besar dan luas ya Ustaz. 4.2 ekar sebenarnya itu memang cukup luas lah sehingga boleh menempatkan 5,000 jemaah. Baik, kita nak tahu juga antara perkembangan terkini tentang kutipan dana yang telah pun disumbangkan oleh orang ramai Ustaz, dan berapa lagi yang diperlukan? Kos keseluruhan kita ialah 25 juta. 25 juta untuk kos keseluruhan. Dan subhanallah, kita telah berjaya untuk mengumpul sebanyak 13 juta dan 12 juta lagi kita masih perlukan. Dan duit tu ada, insyaAllah Rina, duit tu ada dekat dalam poket tuan-tuan masing-masing, insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya selalu encourage sahabat-sahabat kita bila kita ada buat kutipan untuk masjid, jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang. Ni kita ni tengok MHI pagi ni bukan sengaja, bukan saja-saja sebenarnya Allah yang dorong kita dan Allah nak bagi peluang kita. Tambah pula kita berada dalam bulan Rejab ni. Bulan Rejab ni bulan haram dan Allah gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam bulan-bulan haram, iaitu khususnya bulan Rejab ni. Jadi wakaf yang kita berikan pada bulan ini tak sama macam bulan-bulan yang lain yang di luar daripada bulan haram. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Tambah-tambah pula bila kita buat masjid, bayangkan setiap orang yang solat dekat masjid tu, semua pahalanya akan sampai kepada kita yang mewakafkan. Nabi kata, Sayyid Syamad bin Mati bin Adam, bila mati sejenak Adam, akan terputus segala amalan ini kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak-anak yang soleh. Jadi inilah yang kita cari. Bukan sekadar tu, bukan sekadar macam masjid-masjid biasa yang solat di bawah tu, tapi tempat kita ni, kita sediakan juga tempat pengajian pelajar, 300 pelajar tahfiz. Ada pusat ekonomi, ada rumah rumah permusafiran, rumah orang musafir, ada kuliah-kuliah pengajian khas untuk masyarakat setempat dan sebagainya. Banyak aktiviti-aktiviti yang kita susun. InsyaAllah bila siap saja masjid ini, yang kita boleh mengambil manfaat daripada wakaf yang telah kita berikan itu, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Dan kalau boleh sedikitlah Ustaz sentuh tentang kebaikan sebenarnya untuk kita berinfak khususnya dalam pembinaan masjid ni Ustaz. Ya betul. Macam mana Nabi SAW sebut, Allah akan membina satu istana, satu rumah dalam syurga, kepada orang yang membina masjid walaupun sebesar sarang burung. Sebab apa? Sebab yang pertamanya masjid ini rumah Allah. Rumah Allah. Dan apakah, macam mana lagi kita nak challenge daripada kita membantu untuk kita membangunkan rumah-rumah Allah ni, subhanallah. Yang orang akan mengambil manfaat dengan kebaikan-kebaikan. Dan lagi satu Rina, pertamanya kita duduk dalam bulan Rejab ni. Yang keduanya, ada satu amalan yang sangat baik untuk kita buat. Untuk kita, membalas, paling tidak berusaha untuk membalas jasa-jasa ibu dan ayah kita yang telah melahirkan kita, yang membesarkan kita. Sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang menggendong ibunya untuk bertawaf, gendong. Sampai dia tanya dekat Sayyidina Umar, mampu tak? Adakah apa yang aku lakukan ini telah membalas jasa ibu aku membesarkan aku? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak walaupun setitik peluhnya melahirkan kamu, ketika melahirkan kamu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita wakafkan sallallahu alaihi wasallam untuk ibu dan ayah kita. Boleh cari 1,500 untuk satu unit wakaf, RM1,500. Impulah 3-4 beradik kita sebagainya untuk kita dapatkan satu unit wakaf ataupun satu lot wakaf berharga RM1,500 sekaligus. Atau paling tidak RM150 diwakafkan selama 10 bulan. Ataupun paling tidak wakaflah ikut kemampuan yang kita ada. Yang paling penting, jangan lupa untuk berwakaf. Sebab kadang-kadang Allah nak bagi pahala dekat kita ni sampai ke tahap Sayyidina Muhammad
dan Allah ketuk pintu rumah kita untuk cari atau memberikan kepada kita pahala berwakaf ni. Jangan lepaskan peluang ni, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsian berkenaan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Mudah-mudahan ini juga menjadi saham akhirat kita bersama ya Ustaz. Kami doakan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Saya terus nak bersama dengan rakan siaran saya yang dah bersedia ini. Dah tunggu dah ni. Okey, baiklah. Baik, pastinya kita juga nak kongsikanlah ada beberapa perkara penting dan juga kita nak menyampaikan bahawa kalau semua sedia maklum, semalam sebenarnya telah pun kita ketahui keadaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang di mana beliau disahkan positif COVID-19 dan Tan Sri sendiri telah pun meminta kepada sesiapa yang mungkin menjadi kontak rapat beliau untuk mematuhi protokol yang telah pun ditetapkan. Ya, marilah sama-sama kita doakan moga-moga Tan Sri Muhyiddin Yassin diberikan kesembuhan dan semulalah kes COVID-19 ini. Okey, baik, bercakap tentang kes COVID-19 ini, kita sebenarnya sedar tak sedar 4 hari ini, 4 hari berturut-turut sebenarnya kita dah pun mencatatkan angka 10,000 dan ke atas. Semalam saja kita mencatatkan ini dia angka yang akan kami kongsikan, iaitu 17,134 kes, di mana secara kumulatifnya kita dah pun mencapai hampir 3 juta, iaitu 2,956,332 kes. Tapi apa yang mungkin kita rasa macam lega sikit apabila kita mencatatkan kategori 3, 4 dan 5 sedikit sahaja, iaitu 86 kes berbanding dengan 17,048 kes kepada anda yang mungkin berada ataupun yang dah dijangkiti berada di kategori 1 dan 2. Dan kalau kita lihat sebenarnya kes tempatan 17,004 kes, manakala kes import pula 403 kes. Ini yang sebenarnya yang menggusarkan semua pihak. Dan dalam keadaan ini juga kita nak menasihatkan semua pihak supaya sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Okey, dalam pada itu kita nak bercakap tentang PRN Negeri Johor ini apabila SPR telah pun menetapkan tarikh-tarikhnya, iaitu 12 Mac ini sebagai hari pengundian bagi pilihan raya Negeri Johor. Dan hari penamaan calon dikatakan pada 26 Februari dan 8 Mac merupakan hari undi awal ya. Ya, betul. Difahamkan lebih daripada 2.576 juta pengundi biasa daripada keseluruhannya 2.599 juta pengundi yang layak untuk mengundi nanti. Jadi kepada anda semua yang mungkin mengundi di Johor, anda boleh semak daftar pemilih, nak tahu dekat mana kita mengundi dan sebagainya melalui portal SPR Semak. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton. Terima kasih Fad. Terima kasih juga kepada kalian yang menonton kami sejam awal. Mudah-mudahan apa saja perkongsian yang kami bawakan pada hari ini memberi manfaat untuk semua. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Kalau anda nak ke mana-mana, jaga SOP anda walaupun sekarang ni dah tak ada penguas suhu, tapi tetap juga jaga kesihatan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya Fazli Fuad dan juga Hazrina Kasim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya, umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.